Jom perjalanan. Adik Zah minum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi dalam kelas Fardu Ain, kelas di Masjid Ar-Rahman pada petang ni untuk baca kitab Fiqh Munakahat ya. Sebelum tu kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Okey, Alhamdulillah. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang dekat TikTok dan Page juga yang bagi salam pada Ustazah. Jom kita sama-sama nak baca Al-Quran muka surat 212. Al-Quran muka surat 212, surah Yunus, ayat yang ke-26 ya. Okey, jom kita baca surah Yunus ayat yang ke-26. Alright. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal layli mudhlima. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina ashraku makanakum thumma naqulu lilladzina ashraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun.
نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah dah selesai. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah izinkan lisan kita masih lagi dapat menyebut ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Payah no, tak boleh nak stand dia no. Benda ni. Payah sikit. Tak ada, dia pun tak bagi. Puasa. Okey, alhamdulillah. Dah goyang tak? Duit dok minum ayam, jangan ngajak dok lagi. Okey, alhamdulillah. Lempo apa? Dalam 6 suku kita stop buat puasa Ustaz. Nah, kita buat puasa Ustaz. 15 minit lah. Saat kita sambung pula dekat kelas esok. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kitab perkahwinan ya, masuk kitab perkahwinan. Tolong yang mana ada di line tolong sharekan, share like dan share like lah ya. Okey, alhamdulillah, kita nak sambung fiqh munakahat ya. Wajib bagi orang yang nak berkahwin ya. Orang yang nak berkahwin maka wajiblah dia mengaji fiqh munakahat ya. Okey, masuk bab talak. Bab talak ya, dalam perkahwinan dia ada. Perkahwinan ni sebenarnya adalah untuk mencapai ketenangan ya, mengelakkan daripada zina, bergaul ya dengan secara halal, itu berkahwin. Tapi dalam proses berkahwin, walaupun kita dah orang baru ke ni? Try nampak tak? Saya tak nampak. Anak siapa? Anak kau sebelah kau? Bukan? Bawa main kawan. Di belakang pun nampak ada orang baru juga kan? Cuti sekolah ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi dalam pada perkahwinan tentulah ada hikmah talak ya. Kadang-kadang pasangan tu salah pilih. Sebelum kahwin dah elok dah tengok, tapi bila berkahwin baru nampak true color dia lah. Masa sebelum kahwin tu nampak macam okey je, bolehlah jadi calon suami soleh dengan isteri solehah. Tapi bila dah kahwin barulah nampak suami tadi tak mau bagi nafkah, isteri pula tak mau tunaikan tanggungjawab sebagai isteri, berlaku macam-macam lah dalam perkahwinan. Maka dalam Islam ini ada hukum, ada syariat talak. Boleh ditalak, boleh bercerai, boleh bercerai. Talak adalah salah satu daripada pembubaran perkahwinan. Selain pada maknanya bila berkahwin tak kena ke apakah dalam perkahwinan tersebut, ada jalan penyelesaian. Janganlah pegang kata talak adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Ya, perkara yang dibenci oleh Allah sekiranya tak ada sebab musabab yang logik, yang syarak. Tak ada sebab nak cerai. Rasa jemu nak cerai.
Masa kahwin nak bercerai. Kahwin-kahwin dua lama-lama tak ada sebab apa-apa nak bercerai. Itu tak boleh lah. Tapi ada dalil yang mengatakan bahawa dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka bercerai, maka Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing daripada limpah kurniaannya. Nampak macam Allah bagi je bercerai ni. Rupanya bercerai, Allah bagi cukup pula. Allah bagi cukup pula limpah kurnia, dengan limpah kurnia Allah kepada pasangan yang bercerai. Allah amatlah luas limpah kurnianya, lagi amat bijaksana. Okey, satu dalil kata bercerai itu adalah, talak itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dalam dalil yang lain pula, Allah pula bantu orang yang bercerai ni dengan limpah kurnia Allah. Rupanya yang Allah bantu, yang Allah limpah kurnia ni adalah perkahwinan yang pembebaran perkahwinan ada sebab. Contohnya isteri kena pukul, kena dera. Isteri kena dera, nak duduk lagi dengan perkahwinan macam tu, kena pukul, kena tendang. Baru ni ada kes juga, isteri dia kena pukul, kena dera. Lepas tu suami penagih dadah. Lepas tu lelaki dia pukul sampai lepas berdarah-darah ni. Lepas tu hantar pergi mamak dia. Pergi hantar. Tak mau dah kat dia. Dia pukul, dia yang tak mau. Lepas tu 2-3 hari pula main pujuk. Pergi pula. Kak Sa'adah lama tak jumpa. Ustazah nampak je. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustazah. Nama saya jadi Ustaz dah. Alhamdulillah sihat. Sihat Kak? Okey. Jadi dah kena pukul semua, hantar dah balik. Bukan hantar lah, dia lari. Ada orang terpukul, orang tu dah hantar. Dia lari mamak dia. Lepas tu si suami tadi ni lama 2-3 kali pergi pujuk pula. Pujuk pergi balik. Pergi duduk sekali pula kena pukul pula. Lari pula. Lepas tu pergi balik pula. Jadi orang perempuan ni macam mana cerita dia ni? Adakah takut tak boleh berlaku perceraian di situ? Banyak lagi cara. Nak tunggu berapa, nafkah tak bagi, pukul lagi, ambil duit-duit isteri, habis kerja semua dia ambil. Sampai ada kes yang itu yang kena pukul tu pun cerita dia simpan rahsia rumah tangga dia sampai rumah kena pukul tu, kisah dia tu lah. Ada bukan kisah-kisah yang lebih kurang sama lah. Maknanya dia kena pukul dengan suami dia. Dia tak cerita ke orang lah sebab dia takut aib. Dia ada banyak cara kita boleh keluar daripada perkahwinan tu. Islam ni ada hikmah dia, hikmah talak tu ada. Jadi maknanya perceraian ni dia ada beberapa cara lah. Kalau contohnya yang pertama talak. Pertama talak lah, kita boleh isi tu boleh berlaku talak di situ. Tapi talak tu di tangan suami. Tetapi kalaulah suami tu contohnya ada perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga yang menyebabkan isteri dah tak mau duduk dah dengan suami, maka pergilah mahkamah, pejabat agama. Pejabat agama akan panggil kaunseling. Tapi kalau suami tu tak mai juga ke apa ke, tu nanti dia akan jadi proses. Kalau dia setuju, suami pun setuju, ni bukan kes dadah lah, kes apa-apa kan, mereka pun bersetuju, suami setuju untuk talakkan isteri, maka dia akan talakkan isteri tu dalam mahkamah. Selesai, talak. Talak. Perkahwinan dengan lafaz cerai, maknanya lafaz cerai lah. Aku ceraikan kau, aku talakkan kau. Talak ni contohnya dia ada beberapa ni lah talak lah sana. Contoh talak ni dia ada syarat sirah, iaitu lafaz yang menunjukkan perceraian. Sama ada lafaz soreh atau lafaz kinayah. Ini ramai orang yang fikir, Ustazah macam ni jatuh tak talak? Macam ni jatuh tak talak? Okey, kalau lafaz soreh ni memang jatuh. Jatuhlah kalau dia sebut aku talak kamu. Jelas-jelas dia sebut aku talak kamu. Walaupun dia tak berniat, dia bercakap. Dia pergi tengok cerita drama apa kan, dia ulang balik perkataan tu. Bini dia main-main tak ayak kopi. Aku talak Minah. Aku talak Minah. Abang ni apa? Aku saja dia ulang abang tu cakap. Habis. Kau boleh buat main ni benda ni.
Dia melawak je, dia kata dah melawak pun. Tak ada Dia seronok tengok cerita tu kan kali lawak ke apa kan. Kau tu main letak ayat elok je. Betul tak pasal-pasal kena. Melawak tak boleh. Kahwin dengan talak tak boleh. Tak boleh main-main. Yang kedua dia kata, aku cerai kamu. Dia sebut cerai. Dia sebut cerai nak. Aku cerai kamu. Dia sebut aku cerai. Yang ketiga dia kata, aku halau kamu. Aku halau kamu. Tapi yang ni kena tanya juga halau pasal apa. Tapi sini dalam kitab ni dia tunjuk antara lafaz soreh. Aku halau kamu. Tapi betul satu lagi dia kata engkau kena talak. Engkau kena talak. Okey. Itu beberapa kalimat-kalimat yang tak boleh dah nak kata dia kinayah kot. Tak, soreh, memang soreh. Sebab dia kata cerai, dia kata talak. Dia kata cerai, dia kata talak, memang senang. Tak payah dah kita nak pertikaikan dah. Tapi kalau lafaz kinayah ni yang perlu kepada pengakuan suami. Contohnya kinayah, aku lepaskan kamu. Aku lepaskan kamu. Okey? Aku lepaskan kamu. Lepas tu dia sebut lagi, engkau terlepas. Dia banyak-banyak cara lah bahasa dia kan. Tapi dia tak kata cerai, dia tak kata talak. Dia kata engkau terlepas. Ataupun dia kata engkau kena lepas. Engkau kena lepas. Ataupun engkau diputuskan hubungan. Contohlah, saya bagi beberapa contoh lah ya. Engkau ditinggalkan nikah. Halal Allah atasku haram. Allah halal, aku haram. Dia kata gitu. Beriddahlah kamu. Dia tak sebut cerai talak Dia guna perkataan-perkataan yang lain. Okey. Bujanglah olehmu. Macam-macam contoh dalam kitab lah. Bujanglah. Hang jadi bujang lah lepas ni. Hang jadi bujang lah. Bersunyilah olehmu. Tak apalah, orang tak sebut macam ni lah kot. Ni contoh kitab saja ya. Keluarlah olehmu. Keluarlah kau. Keluarlah kau daripada rumah ni. Aku tak mau dah kat hang. Aku tak berhajat denganmu. Ni contoh-contoh kinayah lah. Okay, contoh-contoh kinayah ni maknanya seumpama ini tiap-tiap lafaz menunjukkan makna bercerai sebagai penunjuk yang hampir. Dia kata lafaz dalam kinayah hendaklah dengan niat. Apa dia niat? Masa dia cakap bujanglah engkau, apa dia niat masa dia kata bujanglah engkau? Kalau dia kata tak, dia tak ada niat apa pun. Dia cuma kata aja. Tapi hak tadi tu jelas. Dia kata talak ke, dia kata cerai ke, maknanya itu jelas. Tak payahlah tanya dah. Memang betul lah kalimat dia tu kalimat jatuh talak. Tapi talak kena jatuh dalam mahkamah. Tapi yang dia talak di luar mahkamah, maka dia kena denda lah. Kena denda. Okey, jadi selain daripada talak, nak bubar perkahwinan, talak ni contohnya dia suami isteri berbincang lah macam mana kita cerai lah. Sebab saya dah tak boleh nak dengan kamu dah. Kamu pun dah tak boleh dengan saya dah. Kita ada banyak masalah bila bersama, asyik bergaduh je. So kita pergilah buat pengaduan lah. Buat pengaduan di masjid, di Jabatan Agama. Nanti mereka akan panggil hakim, akan panggil mahkamah syariah, akan panggil sembang. Bagi kaunseling dulu. Kat mana pun memang kau kena kaunseling dulu. Kaunseling lelaki pun tak masuk, tak mai. Maka lama-lama mahkamah akan bagi keputusan untuk bercerai lah. Tengok kaunseling pun tak jalan, isteri pun dah tak mau, suami pun dah tak mau, akan jatuh. Talak tu akan ditalakkan oleh suami. Wanita tadi akan ditalakkan oleh suami dalam mahkamah selesai. Sama-sama dah setuju. Tak boleh juga talak, tak boleh juga sebab suami pun tak bagi kerjasama. Maka boleh khuluk. Khuluk ni adalah cerai yang dilafazkan oleh suami atas permohonan isteri. Isteri pun, saya dah tak boleh duduk dah dengan suami saya dah tak boleh duduk dah dengan abang, saya dah tak boleh duduk dah dengan kamu, saya dah tak boleh duduk bersama dah sebab tertentu. Atas sebab-sebab tertentu, tapi saya akan bayar. Saya sanggup bayar. Mungkin saya orang berada atau dia kerja. Berapa nak? Laki dia kata hang bagi 50,000. Bini dia kata tak apa, 50,000 asalkan lepaskan saya. Itu khuluk. Ada setengah suami dia tak mau bayar duit pun dia tak mau. Tapi kalau dia setuju untuk khuluk, okey. Dia tak mau lepas cakap talak.
Tapi isteri minta dapat sebab dia tak ada sebab apa pun tadi. Ni khuluk ni isteri yang minta. Mungkin kesian berkenan dengan orang lain ke, tak boleh duduk bersama ke semacam mana. Dia minta, suami pun setuju, boleh. Tapi kena bayar. Dibayar oleh isteri. Okey, yang ketiga, selain pada talak dan khuluk, lafaz cerai tu tak perlu saksi ke ustazah. Okey, kalau dia sebut di rumah dia, maka kena buat kena buat pengaduan lah. Kena buat aduan lah untuk pengesahan. Untuk pengesahan daripada Mahkamah Syariah yang mereka pernah bercerai sekali. Tak payah saksi lah, cerai pun cakap macam ni pun dua-dua orang pun boleh. Jatuh dah talak, isteri kena bagi tahu lah kat hakim, kat pejabat agama, suami saya dah jatuh talak kat saya dah 2 kali dah sebelum ni. Sebelum ni dah 2 kali dah dia jatuh. Tu makna kenalah dengan mahkamah akan tengoklah macam mana keadaannya. Kalau bagi tolak tidak depan isteri, tolak ke talak kot. Kalau bagi talak tidak depan isteri, sah ke? Tolak jangan duk cakap apa ni, koko ni. Cakap elok-elok. Okey. Fasah. Jangan duk pelak-pelak ke lantai ke Terengganu, cakap elok. Okey, fasah. Fasah ni adalah yang ketiga. Pembubaran perkahwinan oleh mahkamah. Ni mahkamah yang membubarkan perkahwinan. Kita pernah belajar itu kan? Apa sebab-sebab fasah? Kenapa boleh fasah? Contohnya suami menghilangkan diri selama tempoh lebih daripada 1 tahun. Tak balik langsung, lari keluar gitu je. Kalau suami ada penyakit baran, dia lafaz cerai talak 3 sah, tak kira baran tak baran. Yang tu kena pergi pejabat agama lah, tengok dia letak macam mana. Sekaligus 3 tu mungkin dapat 1 atau kadang-kadang dapat 3. Tengok keadaan. Yang tu bukan saya putuskan lah. Cuma kena buat pengaduan lah yang tu. Kadang-kadang isteri diam tak cakap tau, padahal suami dah lafaz banyak kali dah diam tak abang. Mak ke duduk dalam keadaan maksiat tu. Isteri kena, pasti dia pernah dengar dah suami dia, aku cerai hang. 2 hari pula, 3 hari pula, aku cerai hang. Aku talak hang. Suka-suka dia macam cakap macam tu je. Dah 3, 4, 5, kadang 10 dah talak dia bagi kat bini dia. Tapi duduk juga sekali. Isteri tak ada ilmu, suami pun tak ada ilmu. Tu yang kena mengaji benda ni. Okey, fasak ni contohnya nak talak suami pun tak ada. Sebab dia dah hilang setahun. Hilang setahun. Dia kalau DP mana-mana setahun, tak habaq apa. Hilang lagu tu ya. Tak ada nafkah, tak ada berita, tak ada apa selama 1 tahun, maka isteri bolehlah mohon untuk fasakh. Selain pada tu, suami tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut. Tak kena nafkah. Isteri tak rela. Isteri tak reda. Mereka isteri reda lah. Ni isteri tak reda. Isteri tak reda, nafkah zahir tak ada, nafkah batin tak ada, nafkah zahir lah. Tempat tinggal, makan, minum, ubat-ubatan ni suami-suami banyak yang lepas tangan bab nafkah ni. Sebab bila dia tengok isteri dia bekerja, dia dah tak mahu dah sara. Aku dah bagi hang kerja kan, hang dah gaji kan? Tak ada. Suami wajib bagi juga nafkah kepada isteri ikut kemampuan dia lah. Makan, minum, tempat tinggal, ubat-ubatan wajib bagi suami untuk bagi nafkah. Dia tak bagi nafkah 3 bulan betul-betul, isteri boleh minta fasakh. Jadi jangan kita rasa macam alah isteri ni kerja dia teruk lah, dah lah dia bekerja, balik kena masak, suami bisa berdadah, budak tak balik rumah. Ada cara. Melainkan kita memang nak duduk je macam tu. Itu yang menjadi kes-kes bunuh, kes-kes apa semua. Sebab apa? Sebab duduk je macam tu. Baru ni yang kes yang kena bunuh dengan anak dia tu kan, anak dia umur 40 lebih tu, bunuh mak dengan ayah baru lepas jamin dia. Bukan kata isteri rela dengan suami penagih dadah. Kadang-kadang mak ayah pun sayang sangat dekat anak. Anak tu dah keluar masuk tahanan polis berapa kali dah, tapi tiap kali masuk ayah dia akan pergi jamin. Tiap kali masuk mak dengan ayah dia pergi jamin. Lepas tu yang last tu lah, dia pergi jamin dalam beberapa hari tu dia bunuh dua-dua sekali mak dengan ayah dia. Umur 72 tahun dan 82 tahun. Dalam keadaan mengerikan. Waktu orang siap nak sembahyang maghrib. Dan dia tu pula rajin pergi masjid. Kadang-kadang kan orang yang dadah ni, bila dia mai tu, dia dah hilang dah akal dia tu. Lepas dia bunuh, dia lari masuk hutan. Dalam beberapa hari kau orang jumpa balik lah, orang dapat tangkap lah. Tapi dia adalah anak mah pada mak pak dia. Jadi kita tak boleh lah bukan saja beranak, tapi bukan saja bagi makan. Takut jadi macam haiwan. Haiwan, binatang, kucing, semua dia beranak, dia bagi makan. Dia akan pergi cari makan, dia bagi makan. Dia bagi makan, bagi makan.
Tapi bab fardu ain kita tak heran. Bab agama kita tak kisah. Akhirnya anak ni dia makan mak puak dia sendiri. Bukan senang nak bukan senang nak didik anak lah. Bagi orang yang ada anak bukan senang lah. Banyak benda yang kita terlepas pandang. Contohnya anak tak kenal Tuhan. Anak tak kenal Tuhan. Anak tak tahu apa dia Islam. Anak tak tahu apa dia ihsan. Contoh Islam. Apa dia Islam? Islam ni kan, Islam, iman, ihsan. 3 benda ni dalam Islam. Islam, iman, ihsan. 3 benda ni wajib kita belajar. Islam menerima secara bulat semua ketetapan hukum hakam Allah. Itu Islam. Terima secara zahir. Terima secara zahir. Tanpa pertikai, tanpa tolak, apatah lagi nak hina. Islam menerima secara bulat dengan rela hati. Itulah Islam. Waktu tu ustazah dugaan membesarkan anak-anak lelaki, anak perempuan. Sekarang anak perempuan lelaki sama je. Anak lelaki isap dadah, anak perempuan dengan buka aurat. Ya, tak faham agama. Kadang-kadang kita tak salahkan siapa, kita salahkan diri kita sebab kita ni lambat dapat ilmu agama. Kita dapat ilmu agama, anak kita dah besar dah. Macam mana kita kata, adik jangan pakai tudung ni, kakak jangan pakai tudung ni. Kalau yang dapat anak masih kecil-kecil tu boleh tahan lagi. Tapi kalau kita dapat anak dah besar, dia dah biasa dah pakai ketat-ketat, dia dah biasa dah tak pakai tudung, tiba-tiba kita nak suruh dia pakai, dia tak selesa. Lepas tu nak paksa pula semayang. Oh, bukan senang. Sangat mencabar. Sangat mencabar. Jadi, pertama Islam. Apa dia Islam? Terima secara bulat dengan secara rela semua hukum hakam Islam. Apa Islam? Yang mana semua orang tahu hukum hakam tu. Orang mengaji pun tahu, orang tak mengaji pun tahu. Share lagi ya dekat TikTok. Awak sikit sangat tu. Oh, mereka pun cuti sekolah berjalan. Kalau tidak banyak juga ramai. Maknanya hukum hakam Islam ni, contoh semayang. Semua orang tahu wajib semayang kan? Semua orang tahu wajib semayang. Tiba-tiba dia kata semayang tak wajib. Batal Islam. Batal Islam. Dia kata semayang tak wajib je tak? Sebab saya dah rapat dah dengan Allah ni. Saya berzikir. Ada orang yang jenis isim tu kan. Dia duduk kat hutan, zikir la ilaha illallah tu bukan 1,000, 10,000, 100,000. Jadi dia kata tak payah semayang, zikir tu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu kakak ni dululah, tu saya pernah cerita kan. Dia tiap-tiap kali cuti sekolah dia pergi ke hutan. Dia antara kumpulan orang yang duduk dalam geng, mereka pakai kelambu dalam hutan. Sesat lah tu. Bukan nak dia kata sesat, sebenarnya mereka nak dekat dengan Allah. Mereka duduk dalam kelambu 5-6 orang, la ilaha illallah tu 100,000. Tak semayang tu macam tu. Dia tak nasib baiklah saya belajar dia. Nanti baiklah dia kenal balik ilmu agama. Jadi kami ni jadi macam bukan orang biasa tau, intelektual yang ikut grup tu. Yang ikut grup tu. Jadi mereka ni la ilallah dengan kulullah. Kalau kulullah mereka kelumbur. Mereka kelumbur dengan selimut, di rumah mereka buat macam tu. Mereka kelumbur dengan selimut, kulullah je 100,000. Semua nak dekat dengan Allah tapi salah pilih buku. Dan kumpulan mereka ramai. Semua ramai. Cuti sekolah ni kan, jadi kan. Minggu kedua contohnya mereka buat perjumpaan lah. Mereka bukan berzina pun, mereka tak ada buat benda-benda tu. Cuma mereka berzikir. Berzikir. Tu yang kena jaga sangat. Kena belajar. Okey, apa tu Islam? Menerima secara bulat semua hukum Islam. Semayang tak boleh tolak, tak boleh nafi, tak boleh kufur, tak boleh. Terima. Semayang wajib tak? Wajib. Puasa wajib tak? Wajib. Ada orang kata puasa tak wajib? Oi, zaman lawan budak-budak kita bahaya. Mereka mengaji dekat internet, mengaji kat TikTok, tak mana-mana guru mereka ikut. Mengaji dekat YouTube, tak mana-mana kumpulan mereka ikut. Yang orang mengajak mereka tak mau tengok, mereka salah pilih arah. Ingat dulu
grup nak kiamat tu. Satu grup kiamat. Duk habaq kiamat berapa bulan sampai sudah tak kiamat. Berapa kali tukar tarikh dah? Berapa kali tukar tarikh dah? Tok guru depa pesan tu, nak kiamat dah ni, memang semua kena ada apa torchlight lah, apa segala apa semualah. Pakat lari semualah ni pasal dah nak kiamat dah ni. Tapi sudah tak kiamat. Kalau lah tahu hari kiamat Nabi, orang pertama sekali amak kita bila nak kiamat. Nak tanya tepi pantai Rafah, pas tu depan sikit kan, tak ada dinding, boleh lintas tak untuk ke Mesir pula? Apa soalan tak bukan orang nak tanya Islam, insan dengan iman nak tanya Rafah, doa lah kat mereka. Tapi janganlah tanya saya pintu tu boleh lalu ke tak? Mana saya nak pintar? Baik lah puan ni. Tapi doa lah sahabat kita, saudara-saudara kita kat sana. Ya Allah, tak tahu nak cakap dah, kesian sangat dah. Kita doa lah kat mereka ya. Tapi janganlah tanya boleh lalu ke tak, nak boleh lintas. Betul tak? Kalau boleh lintas nak pergi kalau mana? Allahu Akbar. Semangat tu, semangat. Okey, terima secara bulat semua hukum. Terima dulu. Terima secara zahir dia tak buat lagi ni Islam terima. Kalau dia terima, dia Islam. Kalau dia terima lah. Dia kata puasa wajib, cuma saya dia masalah malah. Dia kata tapi dia kata wajib dah. Dia wajib dia terima, dia kata. Saya bukan tak tahu tu semayang tu wajib, tapi tak tahu lah dia kata nak mula semayang tu jadi payah. Tu cerita lain. Kata dia terima dah. Dia terima. Masih lagi Islam. Takut sekali anak-anak kita nak uzubillah min zalik lah, main-main apa? Ibu tahu tak semayang tak wajib tau. Dia main mana pula dah. Dia main mana pula dah. Rupanya dia ikut. Tahu mana kata tak wajib? Ni duk ada kami punya. Adalah dia abang kumpulan. Tu ya Allah. Pingsan kita, pingsan. Hak yang Kristian pakai duduk pada anak-anak pakai tudung labu, ada ni Kristian salib kat dalam kan, dulu pernah cakap kan. Student UUM, student USM banyak pakai tudung macam elok ni. Dia berlakon depan mak pak dia. Rupanya dia Kristian. Dia sudah dikristiankan. Dalam pack tu dengan buku-buku Kristian dia, dengan dalam bilik dia lah, dia sembunyilah. Allahu Akbar, cabaran semua ya. Assalamualaikum, saya sayang bekas isteri dulu. Dia minta cerai, kisah lama dia balik bekas tunang dia. Tak apa dah Cik Zulkarnain. Jodoh. Cari orang lain pula ramai lagi yang lebih baik kan. Dia tak mau pun, boleh tak boleh paksa. Kita dia paksa orang tak mau kita kata. Ampun jangan. Saya doakan supaya mendapat jodoh yang baik lah insya-Allah. Okey, iman apa dia? Iman ni dalam hati kita percaya, beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul. Percaya kepada Allah, iman dan Rasul. Ya, percaya kepada Allah dan Rasul. Itu iman. Ya, jadi nak kena belajarlah tu dalam kitab Faridatul Faraid, banyak tu cerita tentang Islam, tentang iman, cerita tentang ihsan. Cukup lengkap. Faridatul Faraid lengkap. Jadi apa dia beriman kepada Allah? Apa dia beriman kepada Rasul? Tengok banyak orang nak mengaji tau. Banyak macam nak mengaji banyak. Tak ada masa nak rehat. Kena ubah diri kita. Sebab Allah tak akan ubah diri kita, melainkan kita ubah diri sendiri. Waalaikumsalam. Kadang-kadang tak tengok apa ni komen sebab saya duduk mengajar kan. Ihsan tu apa dia? Ihsan tu an ta'budallah. Apabila kamu melaksanakan hukum Allah, itulah ihsan. Tadi percaya yang sembahyang, puasa, haji semua. Tapi ihsan tu makna kata dia sembahyang. Dia sembahyang tu ihsan dah. Dia sembahyang. Dia puasa. Zakat, dia keluar zakat. Haji, dia pergi haji. Dia tinggal judi. Dia tinggal zina. Itu ihsan. Kalau antum dah ada beriman kepada Allah dan Rasul, anda dah terima segala hukum hakam Allah secara zahir, tanpa pertikaian, tanpa tolak, tanpa apa, dan antum buat semua yang Allah suruh, tinggal semua yang Allah larang, komplit Islam antum. Islam, iman dan ihsan. Tapi tak boleh buat tanpa ilmu ya, kena belajar. Sebab tu bila kita mengaji akidah, mengaji tauhid,
adalah untuk mengelakkan kita daripada duduk di dalam neraka Allah selama-lamanya. Beriman tu, tunggak akak tu, bila kita belajar tauhid, kita ada ilmu tauhid, kita kenal Allah dengan sebenar-benar, kenal Rasul dengan sebenar-benarnya, maka orang ini terhindar daripada duduk lama, duduk kekal dalam neraka. Kalau dia duduk pun sebab masalah kepada dia tak melaksanakan Islam. Masalah pada Islam dan juga ihsan dia. Dia percaya Islam tu, tapi dia tak buat sembahyang. Ihsan tu, dia tak sembahyang, maka dia kena siksa dalam neraka. Tapi neraka yang ke 7. Dia tak puasa, dia kena siksa di dalam neraka yang ke-7. Dia tak tutup aurat, dia kena siksa di dalam neraka yang ke-7. Jadi apa lagi? Tak keluar zakat. Dah cukup haul dah cukup dah semua dah nisab, tapi tak keluar zakat, dia duduk di dalam neraka yang ke-7. Bila dia boleh keluar? Selepas selesai hukuman yang dikenakan ke atas dia. Tengoklah berapa lama dia tak sembahyang. Allahu Akbar. Kita yang kena periuk, belum kena api dah, periuk panas pun, mercik air minyak pun, sanggup tak? Lepas tu bila kita buka aurat, contohnya dekat lengan, tangan kita ni kan, saya selalu pesan, tangan kita ni kena pakai handsome. Terselak sikit saja, kena bakar ni, bukan selesai ni. Tak boleh. Kaki kena pakai stokin, tutup aurat semua tak apa, nak fashion macam mana tak apa, asalkan tu. Yang baru-baru tak apa, nanti buat bagi elok, insyaAllah. Tapi saya paling sedih bila saya tengok ustazah sendiri tak pakai. Dia mengajar fardu ain tapi dia sendiri tak pakai handsome, tak pakai stokin. Kadang saat kita buat percubaan baru ni kan, saya tengok makan depan saya, Allah, ustazah ajak ke mana ni? Lepas tu dia buat masjid. Dalam hati saya kata, Allah, kita nak bawa orang ni bukan senang, sebab kita nak kena contoh yang paling utama sekali, contoh depan ni lah. Macam mana rasa-rasa saya rasa kalau ada ustazah pun tak pakai, dengar benda sama jugalah. Guru yang paling utama. Dos, nak pakai elok boleh, kilat-kilat ni boleh, segok tak? Segok. Saya baru berhijrah, ustazah tengah belajar tak apa. Buatlah macam mana. Jangan tangguh. Aurat jangan tangguh. Jangan kata, saya nak tunggu saya ikhlas. Baru ni keluar dalam berita tadi, artis kita dia kata, saya tak mau sebut nama lah. Ya, dia kata, saya tak mau pakai lagi tutup aurat tudung lah. Dia kata, maksud dia pun tudung. Sebab bila tak mengaji kita kata tudung. Padahal bukan tudung saja. Saya tak mau lagi pakai tudung sebab saya sesak nafas, dia kata. Jadi saya kena ikhlas dulu baru saya tak hilang sesak nafas. Allah. Ni api tu tak tunggu tau, nak ikhlas tau. Api tu tak tunggu tau. Saya masih perlahan-lahan baik ustazah, insya-Allah saya doakan semoga istiqamah nah. Tolong terus. Kita ingat satu je lah. Kalau kita mati hari ni, macam mana nak buat ni? Kalau tunggu 10 tahun lagi tak apa, kot setahun 2 tahun kita mungkin berubah kan. Sebab Allah nak tengok tahun hujung, bukan nak tengok tahun awal tau. Kita hari ni tutup aurat jangan bangga tau. Mungkin hujung ni tak mau pula dah. Ada juga kadang-kadang dia tutup aurat elok je, sampai hari kematian tu, nak dekat-dekat mati dia tak mau dah, dia kata tak mau, dia buka habis. Sebab tu bila kita tengok orang yang apa ni tak tutup aurat, jangan kita kata. Sebab apa? Kematian kita tak tahu tau. Hujung mati macam mana? Sebab tu jangan pernah pandang hina kepada orang yang sebab kita dulu macam tu juga. Dulu kita macam tu juga, tiba-tiba okey kita ni bukan selama-lamanya tau. Kalau tak minta dekat Allah, taklah dekat Allah, dan jangan pernah pandang hina Allah. Sentiasalah doa ya, sentiasa doa. Dan sekarang ni tak usah sibuk hawa, sibuk kita. Anak-anak kena pula anak-anak dalam rumah, menantu, anak. Tapi jangan pula ya, bila ada anak dakwah Islam ni duk riau kat dia, pukul dia sampai kawan tunggi-tunggi. Kawan tu mak dia baru berubah, dia balik lah menyingar. Dia baru berubah ya, baru berapa jumpa hari dia menyingar tu dia rumah tu. Okey, faham dah? Ya? Okey dah. Okey, jadi saya tak masuk lagi hikmah dah. Tapi faham dah iman, Islam, iman dan ihsan, faham tak?
Antum kalau nak pilih guru, carilah guru yang tutup aurat. Saya pesan yang tu je lah. Kalau guru tu mengajar fiqah, akidah, tapi dia pun aurat tak tutup, carilah hal lain lah. Sebab cerminan tu di situ, tanggungjawab dia sangat berat. Saya pun tak kata saya sempurna ya, tapi kita nak tengok hari-hari. Tiap minggu kita tengok, macam mana Ustazah boleh tiba-tiba dia takkan sentuh pasal aurat pasal dia tak pakai, dia tak tutup aurat. Jadi dia takkan sentuh pasal aurat. Sebab dia tak buat. Jadi cari banyak lagi guru-guru yang boleh bagi contoh kat kita ya. Sebab kita bukan ada masa, tak nak buang masa dengan Allah. Ya, cubalah cari. Faham Ustazah. Saya berhenti ni, nanti sambung balik ke rumah. Okey, kita masuk bab puasa nah. Kita masuk bab puasa. Dah bagi tahu suruh pakai stokin tapi tak pakai, berdosa tak seorang ibu? Tak, ni macam tu saya kata. Bagi tahu besar mana? Besar kecil-kecil belum balik ke dah bagi tahu masa besar. Tapi kan Allah bagi ujian kita dalam nak suruh daripada kecil pun besar, dia boleh ke? Boleh juga. Kalau kita dah suruh daripada awal, sama macam ustaz isap rokok kan Ustazah. Sama juga. Carilah ustaz lain ramai lagi tak isap rokok. Kan? Duk isap rokok, bukanlah kata kita ni nak cari yang baik. Mestilah nak cari yang baik. Takkan kita nak bagi contoh yang tak baik, betul tak? Okey, masih masa anak dara. Itulah. Anak dara dah, biar kita nak suruh stokin, kita suruh sentiasa. Jangan marah, pujuk-pujuk. Tolong beli kat dia ke apa ke. Saya pun Allah uji juga. Daripada kecil, bila keluar jumpa kawan-kawan, dah jadi lain pula. Tapi bila jumpa, suruh tarik. Macam tu lah. Nak buat macam mana kan? Doa. Jangan buruk sangka kat anak. Kalau kita buruk sangka kat anak, memang tu lah yang dapat. Jadi sentiasa Masya Allah, anak solehah, jumpa anak solehah, sebutlah selalu doa selalu. Dah latih dari kecil, besarnya langkah juga Ustazah. Betul lah. Okey, mari kita tengok bab puasa Ustaz. Sebab kita ni tak boleh mengganti banyak sangatlah yang fardu ain ni, sebab kita nak masuk Ramadan. Kewajipan kita untuk melihat balik bab-bab Ramadan. Okey. Saya pakai macam-macam buku ni, tapi antum tulis je nak. Mungkin saya pernah baca, dah pernah ni lah. Okey. Bulan Ramadan, berapa hari lagi? Pergi tengok kat penghuni syurga. Berapa lagi dia tulis? 20. Pasal apa anak lah ni suka melawan Ustazah? Banyak pengaruh sebenarnya. Budak-budak lah ni. Makan, kawan, teman kawan. Membesarkan anak di zaman sekarang ni bukan mudah lah. Tapi Allah bagi ujian kat kita. Tu sebab Allah nak bagi pahala kat kita. Doa je lah. InsyaAllah doa je. InsyaAllah. Pengertian puasa. Lagi 20 hari nak puasa. Wajib belajar. Bila masuk je bulan Ramadan, maka wajib fardu ain untuk kita belajar bab sebab puasa ni wajib tak dalam Islam? Wajib. Maka ada siapa yang tolak tak hukum puasa? Tak ada. Semua kena puasa. Pengertian puasa boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi lughah dan syariat. Lughah ni bahasa lah. Dari segi bahasa, puasa ni menahan diri dari sesuatu. Tak apalah bahasa kita tak sembang. Kita lah nak sembang berkenaan dengan makna daripada segi istilah ataupun syariat lah. Apa lagi maksud puasa? Okey, puasa daripada segi syariat, banyak ulama tafsir. Pertamanya, menahan diri dari makan dan minum dan bersama-sama dengan isteri di siang hari dengan niat ikhlas kerana Allah. Itu yang pertama. Menahan diri daripada makan minum. Dia bagi asasnya puasa ni makan minum. Jangan makan, jangan minum, jangan bersama isteri. Niat ikhlas kerana Allah. Banyak cerita buat Ramadan ni. Banyak cerita. Makan tak boleh dengan sengaja. Minum tak boleh dengan sengaja. Bersama suami dan isteri tak boleh dengan sengaja. Jadi antum kena faham, hukum Allah ni
dia tak paksa bagi orang yang terlupa. Makan terlupa kata puasa. Lepas tu makan sampai kenyang, habis baru teringat kata puasa. Tak apa, teruskan puasa walaupun dah kenyang. Minum ayam pun sama. Dulu kecil-kecil buat lupa lah. Cik ni ingat ni buka peti air, minum-minum, Allah terlupa. Jahat juga tu. Jahatnya Ustazah. Kecil-kecil dulu lah balik sekolah kan. Tak banyak lagi. Darjah 1 darjah 2. Apa? Minum peti air ni buat ni nak pakai. Minum. Alah terlupa lah. Dia boleh apa terlupa padahal dia memang dia yang minum. Saya ingat berlaku kat saya sekali lah. Masa saya kecil dulu balik sekolah, saya pergi minum ayam. Kadang-kadang tak ada hajut, nakal juga tak ada ayam. Mandi kan, ayam shower. Sebab dahaga kan. Tapi itulah bila bezanya orang puasa dengan ilmu dengan puasa tak ada ilmu. Puasa dengan ilmu dengan puasa tak ada ilmu. Okey, kalau kita kata syarat wajib, syarat sah. Kalau kita mengaji bab Ustazah yang solehah selalu cakap wanita lebih afdal solat di rumah. Apa dia tu? Okey, mungkin cerita solat aku. Bolehlah viral pula lepas ni. Baru ni dah viral dah. Pasal apa? Makan halal, sijil halal. Depa pun nak murid lah, jenuh lah duk WhatsApp kat Ustazah, tengok ni, Ustazah tengok ni. Sehari tu penuh dengan Ustazah tengok ni. Yalah, mereka nak beritahu. Tapi benda tu viral kan. Benda viral ni kena sabar lah. Mereka bubuh macam-macam lah. Rupanya Allah bagi pahala masuk Ramadan. Boleh betina sundal lagi. Betina sundal. Confirm ni betina sundal. Pasal abang kata makan ada sijil halal. Yang satu tu kata apa? Aku cukup benci dengan Ustazah bodoh macam ni. Aku pula bodoh. Gelak je kita baca. Macam-macam ni lah namanya bodoh sombong. Dah tahu kedai Cina masuk berapa, ya Allah apa tahu cerita dia. Jangan main tala je. Itulah cerita dia. Kita gelak je. Tak apalah. Bab semayang tarawih keluar isu lagi, boleh pula. Dia kira duk viral. Tak ada kerjaan dia kira duk viral. Sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau ada orang Islam dagang. Betul tak Islam dagang? Nabi kata Islam dagang. Islam kembali dagang. Islam tu dah dagang dah, kembali dagang. Beruntunglah siapa yang dah dagang. Ya, bila kita nak tegakkan hukum Islam, orang tak boleh terima. Tambah-tambah buat semayang tarawih. Orang suka pergi masjid, tiba-tiba kata semayang afdal di rumah. Apa ni? Orang nak pergi semayang dua halang pula. Ustazah selebriti pun hentam kita agak. Dia buh kat page mereka, Saya katakan Allah susahnya kalau lah hak depan tu sendiri yang mengajar. Dia kata boleh happy, jom sunat suami haram larang isteri pergi semayang tarawih. Pula. Saya kata tak tahulah mereka ni macam mana. Tapi dah dia famous, masuk TV, masuk radio, masuk surat khabar. Kita siapa? Boleh bodoh lah. Apa dia? Pahala lah, tak apalah, saya redha je. Orang ahli masjid pakat marah, semua ahli masjid pakat marah. Okey, sekarang kita pergi, tak apa saya okey je. Saya sekarang ni dah macam dah biasa sebab kita dah kena banyak kali awal-awal dulu memang agak terkejut juga. Tapi sekarang gelak je saya dengan suami tengok bubuh tina sundal pula tu. Allahu akbar, suka hati dia nak bersundalkan kita. Kadang saya kata apa? Saya ampunkan dosa dia. Saya doakan moga dia dapat hidayah. Saya kadang budak-budak je tu sebenarnya. Budak-budak yang alah bukan naap ni. Budak-budak pun naap, suka main. Tak apalah kata pilih apa pun. Okey, sekarang ni Islam. Okey, syarat bila kita nak sembahyang kita kena tahu syarat wajib, syarat sah. Bila kita nak puasa, apa saja hukum akad Islam lah, kita kena ada syarat wajib, syarat sah. Begitu juga zakat, syarat wajib, syarat sah. Okey, kalau puasa dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Okey, syarat wajib Islam yang pertama, syarat sah Islam yang pertama. Sama tak? Sama. Nampak sama tapi tak seru? Sama tapi tak seru? Sama tapi tak serupa. Buat tak tahu saja Ustazah. Betul? Tak ada kisah hai sayang. Apa kata bila apa pun duk tanya elok kat makan lalu.
Yang penting makan lalu kan, tak terkesan lah. Okey. Jadi saya tumpang geram mereka duk kata kau sesat. Tak apalah, anak murid nak terasa hati sebab mereka kata tu biasa, sebab kita pun tak seronok kat orang kata kat guru kita, betul tak? Tapi pada diri saya sendiri okey je, insya-Allah. Okey, Islam syarat wajib puasa. Islam syarat wajib, syarat sah puasa. Apa maksud dia? Adakah tapi dua ni tidak melazimi tau, tidak lazim, tidak sama. Syarat wajib puasa pertama Islam, syarat sah puasa yang pertama Islam. Okey, mari kita tengok apa beza dia. Syarat wajib puasa Islam pada hukum. Islam pada hukum. Islam pada hukum. Islam pada hukum maknanya seseorang yang beragama Islam, maka wajib dia berpuasa. Tapi dia murtad, wajib tak dia puasa? Oh, seronok kalau orang murtad tak payah puasa. Okey, saya bagi terang lah. Okey, dia kata orang main tangkap dia kan, orang tak puasa, aku murtad dah. Dia kata aku murtad dah, aku nama apa Elizabeth. Itu nama Esa. Itu nama Esa, like Elizabeth. Sebab aku dah keluar Islam kan. Wajib tak dia puasa? Wajib, sebab orang Islam ni dia tak pasal orang kafir masuk Islam. Itu kena faham. Baru ni kan isu-isu kan. Okey, orang agama Islam tidak wajib paksa. Tak paksa orang kafir masuk Islam. Ulang semula boleh tak? Agama Islam tak mewajibkan orang kafir masuk Islam. Tak ada lah pergi jumpa orang India, orang Cina, wajib tau Islam. Kalau kita tak ajak dia Islam, kita berdosa. Jiran saya ni, uncle ni duduk sebelah rumah dah 30 tahun, 40 tahun. Dia dah wang-wing dah. Kata macam mana ni kalau aku mati malam ni. Aku sekali pun tak pernah ajak dia masuk Islam. Berdosa tak? Tak wajib paksa dia. Tapi kena tu dakwah dia. Dakwah dengan apa? Dengan akhlak kita, sikap kita, itu wajib. Kita kena ajak dia dengan, kita sendiri pun janganlah bohong dia. Amanah sebagai orang Islam. Hutang bayar. Bagi makan dekat dia, uncle ada makan ke? Tak ada makan, saya bagi makan. Uncle sihat ke? Hari-hari duk tanya dia, jadi tertarik. Tapi dalam hati kita ni apa? Nak dakwah Islam dekat dia. Tapi wajib tak kita paksa dia masuk? Memang tak habis-habis buat wanita boleh solat di masjid di masjid dan di rumah tu. Betul, memang lagi duk mai orang lagi dengar. Orang banyak yang tak faham. Jadi masalah bising lah benda tu. Okey, jadi maknanya tapi sekali dia dah masuk Islam, dia tak boleh keluar dah. Dia dah masuk Islam, dia tak boleh keluar dah. Okey, kalau dia murtad, dia wajib tak sembahyang, saya tanya? Dia wajib sembahyang, dia murtad. Tapi kalau dia sembahyang, dia tak sah. Sembahyang dia tak sah, puasa dia tak sah. Yang tu syarat sah puasa adalah Islam. Tapi kalau syarat wajib puasa, Islam pada hukum. Kalau syarat sah puasa, Islam pada diri dia tu sendiri, melaksanakan hukum Islam, dan dia tu orang yang beriman, baru sah sembahyang dia, baru sah puasa dia, baru sah sembahyang dia, baru sah haji dia. Yang murtad tadi sebab atas hukum, sekali hang dah Islam, hang tak boleh keluar dah. Hang wajib puasa. Sebab tu bila orang murtad, dia dah kembali kepada Islam balik, dia bertaubat, dia kena qada balik sembahyang dan puasa yang dia tinggal selama dia murtad. Dan batai semua hak sebelum dia murtad tu. Dia ni Islam elok dah. Baru ni kan, dulu bukan baru, lama tu yang Aisyah tu kan. Aisyah tu anak tu imam kan, yang masuk Kristian kan. Okey, dia memang Islam sampai dah dia masuk UiTM rasanya. Kan dia student UiTM tau. Dia pakai tudung labuh, dia hafal Quran, dia anak tu imam semua. Dia memang Islam. Tapi dia dapat agama Kristian tu masa dia duduk belajar tu. Dia bercinta dengan orang kafir lah. Orang India ke apa ke yang Kristian ni. Lepas tu dia bagi tahu kat puak dia, dia lari rumah, dia bagi tahu kat puak dia, saya dah Kristian. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Bila dia Kristian, masa tu umur dia katalah 20 tahun.
Selama dia balik, tadi umur dia berapa? Kata umur 13 dah. 13 dah. Sampai 20 tahun dia Islam dah. Lepas tu dia murtad. Dia murtad bantai habis belakang semua dia buat dulu. Lepas tu dia murtad sampai umur 50 lah contoh. Ni dia nak kembali balik pada Islam. Tiba-tiba lah Allah bagi hidayah. Hidayah tu milik siapa? Milik Allah. Allah bagi hidayah dekat dia. Lah hidayah ni milik Allah. Kita jangan kata dia ni apa, memang laknat lah atas dia semua. Jangan. Sebab kita tak tahu Laila Nathan, tak jangan sebut Nathan ya. Jangan sebut. Tu memang dah. Jangan ni TikTok ni banyak bantal larang ni. Waalaikumsalam. Apa tu? Assalamualaikum banyak sangat tu. Okey, yang tu dah memang dah tersebut dalam Quran. Yang tu tersebut dalam Quran, ya. Itu yang orang doa laknat kat dia tu. Habis dia bunuh orang sahabat-sahabat kita kan. Okey, kemudian ada orang kata bukan Islam akhirnya dimasukkan dalam syurga juga. Ada orang kata bukan Islam akhirnya dimasukkan ke dalam syurga juga. Betul ke Ustazah? Oh, betul ke? Dah bukan Islam masuk dalam syurga. Melainkan dia pernah syahadah. Dan pernah syahadah dan dia beriman. Dia syahadah tu. Okey. Sebab Islam, tadi kita kata Islam, apa dia kita faham Islam tadi? Menerima bulat-bulat secara zahir semua hukum hakam Islam. Asas kepada Islam adalah syahadah. Asas kepada Islam syahadah. Kalau dia tak syahadah, mana boleh masuk Islam, mana boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Okey, ada orang kata laknatlah ke atas dia ni, laknatlah apa semua. Ini bukan hak tu ni hak yang kita aja ni. Hak yang kita duk tentang hukum hakam. Cuba doa dia baik-baik. Ya? Jadi tadi ni bila dia dah kembali pada Islam umur dia berapa tadi? 50. Maka dia kena qada semua yang terlepas daripada hujung tu sampai dia umur 50 tu. Puasa dan juga solat. Kalau dia pernah pergi haji dulu, kena pilih. Allah. Asyah tu dah kembali kepada Islam ya. Syukur, alhamdulillah. Allah, betul ke? Saya bagi contoh je. Kak betul, kalau syukur, kalau betul alhamdulillah. Kalau betul alhamdulillah, saya tak ada cerita lah. Sebab dia dah, kita pun tak tahu sebab benda ni tak diwar-warkan. Kalau dia kembali pada Islam, alhamdulillah. Sebab dia kan dia pindah dah, dia keluar negara. Kan? Sebab tu, sebab apa orang murtad kena qada? Sebab dia wajib dulu ni. Cuma dia tak sah kalau dia puasa. Faham tu? Faham tak? Kalau faham tu ni. Sebab kalau dia puasa tak sah. Macam tu juga dia sembahyang tak sah. Okey, ada orang yang buat ibadat sah. Tapi tak wajib. Ada orang yang buat tak sah tapi wajib. Siapa yang sembahyang puasa tak sah tapi wajib? Nama tak tadi lah. Faham tak? Nak tanya soalan. Kita nak solat asar. Solat asar boleh tak dimasukkan dengan solat wudu? Solat asar 4 rakaat. Tak Ustazah, saya tanya. Saya tanya. Okey, yang tadi ni dia kata dia pun tak tahu Aisyah tu dah kembali kepada Islam ke tak. Okey, kita tanya. Kenapa atas kepala Ustazah ada ikon permata? Itulah. Dia melompat-lompat kan permata tu. Ada berlian. Okey, buat solat kita tak tanya sekarang ya. Kita punya banyak nak cerita, tak tahu main tanya solat pula. Okey, kita sebab tu bila kita belajar, apa yang nak tanya yang kita belajar. Jangan tanya luar benda tu sebab kita hilang hak ni. Okey, sikit lagi nah. Tak boleh sikit dah. Tak boleh sikit dah. Ni kita sambung Ustaz. Syarat wajib dengan syarat sah besok. Kita mengaji ni memang cepat ya. Memang cepat. Siapa nak masuk bengkel solat Ustazah? Ya Allah, solat banyak rukun dan setiap rukun ada syarat sahnya. Jom join Ustazah punya bengkel solat di Shah Alam 11 hari bulan 5. Boleh buat pendaftaran ya, cepat ya. Pendaftaran 1 hari belajar. 1 hari belajar.
pendaftaran di profil Ustazah, tekan link, lepas tekan link, tekan 3 titik di atas tu, open in browser, dah boleh pergi kat Ustazah punya rumah hijau. Daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kan bila Ustazah sebut macam ni, TikTok marah. Dia suruh drag puzzle. Saya nak ambil dah, tak apalah. Tak boleh, dia pun banyak. Sebab saya suruh pergi kat profile tu. Tak boleh. Memang tak boleh. Dia boleh siapa tu tengok. Dia pun banyak orang tau, dia pun. Saat dia orang tak ada tengok dah ni. Okey, tak apa. Siapa nak join? Tak mau cakap kat sini, nak cakap kat page. Siapa nak join? Boleh tengok Ustazah punya iklan di profil Ustazah. Boleh tengok ya. Okey. Siapa tak masuk rugi. Sebab kita ada praktikal solat juga ya. Kita ada praktikal solat dan juga kita ada syarat-syarat sah solat, syarat-syarat sah rukun solat. Bukan senang tu nak belajar ya. Kita akan buat di Al-Ustaz juga bulan 7. Bulan 7 nanti kita buka iklan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi AI tu Ustazah. Oh ya ke? Cepat ni. Okey, siapa yang kata jauh tu? Bersiapa jauh? Jauh duduk di mana? Cuba abang jauh duduk di mana? Jauh duduk di mana? Abang Ustaz jauh duduk di mana? Esok masuk alam barzah lagi jauh dah, nak balik main dunia tak balik dah. Lah ni takat Al-Ustaz dengan Shah Alam, Johor dengan Shah Alam. Kita ada Singapura juga, peserta Singapura dapat pendaftaran dah Singapura. Kita ada juga daripada Sabah. Jadi jangan rasa jauh ya, sebab di Kuala Nerang Ustazah, Kuala Nerang mai dekat Al-Ustaz lah. Kami di Selangor pun turun Al-Ustaz. Betul? Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi besok 5.30 petang ya. Okey. Jom join mereka solat, tak jangan rugi. Okey. Tak bye-bye lagi. Sat. Sabar.